Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan, berarti mula ai hadza syahdan, bermula ining jagaan daripada musannif. Syahidah tu makna asalnya makna hadis. Makna hadis ataupun makna memandang. Tapi ketika ni syahidah yashhadu syuhud ataupun syahdan ni satu masdar daripada syahidah, yakni nak berikan kesedaran. Jadi musannif mendatangkan syahdan ni nak berikan kesedaran dan pula jaga kepada kita khabar. Tengok. Bermula sifat ni syahadah nak kita khabar semula, takut kita terlupa daripada kita duk bercara daripada sifat-sifat mamduhah dan pula sifat mahdudah dan mahmudah ataupun sifat-sifat mazmumah. Maka musannif tarik sekali lagi, musannif nak royak sekali lagi, takut kita tu terlupa daripada bicaraan daripada sifat mahmudah dan ataupun sifat mazmumah. Bermula sifat yang mazmumah, yakni sifat yang dicelakan oleh syarak. Berapa sifat yang mazmumah? Berapa semua? Sifat-sifat yang mazmumah berapa weh? Furqan berapa kita cara kita? Berapa? 7. Yang pertama apa kang? Hubun dunia. Yang kedua? Tamak. Apa tu sifat-sifat yang dipuji oleh syarak berapa? 9. Yang pertamanya? Yang pertama apa kang? Zuhdun. Yang keduanya dikatakan tengok. Dan bermula sifat yang mazmumah dan sifat yang mahmudah yang dipujikan oleh syarak itu terlebih banyak. Ada terlebih banyak lagi, tapi musannif kata aku sini ni sekadar ni lah. Sifat masalah mazmumah 7. Yang pertama hubbud dunya, yang keduanya tamak, yang 3 hasad deki, yang keempatnya riya, yang kelimanya ujub, yang kenenya takabbur, yang 7nya sum'ah. Aku sekadar ni, tapi sifat mazmumah tu banyak lagi. Sifat mamduhah pun 9 hak sebut sini. Pertama zuhdun, yang zahid, yang kedua qanaah, yang ketiga sabar, yang keempat redha, yang kelima tawakkul, yang keenam redha, yang ketujuhnya syukur. Yang ke-8 ialah dikatakan khauf, yang 9 dikata rajak. Koyaknya ni ya sini, tapi sifat mazmumah, sifat mamduhah banyak lagi. Kata banyak daripada barang yang telah tersebut itu. Barang yang telah tersebut oleh musannif itu banyak lagi. Mana musannif tersebut? Yakni tersebut pada sahifah ataupun pada muka mana? Muka 98 dan 99 tu. Tuan tersebut yakni pada muka 98. Mana 98? Tengok 98. Dan segala sifat yang mazmumah itu 7 sifat, dan iaitu hubbud dunia dan tamak dan hasad dan ujub dan riya. 98. 99 hak musannif katanya mana? Dan bermula sifat-sifat yang mamduhah ataupun sifat mahmudah, maka iaitu 9. Muka 99 tu. Tu dia. Yakni yang barang yang telah kena kat habis tu, kat habis kali kita ngaji ibarat je kena kat habis. Tu yang telah tersebut itu yakni pada sahifah 98 tetangnya sifat-sifat mazmumah dan 99 tetangnya sifat-sifat mahmudah. Dan barang yang lainnya lain daripada yang telah tersebut, tak molek damai. Dan barang yang lainnya lain pada yang tersebut itu telah tersebut, yang telah tersebut daripada sifat mazmumah dan sifat mahmudah saat itu sebut-sebut di dalam ataupun dalam kitab, dalam beberapa kitab mana? Yang mutawwalat, yang panjang lebar oleh bicaraannya. Mungkin kita tengok lah kitab panjang lebar bicara dia, kita tengok sana lah. Kita tengok sana, menurut tengok sifat mahmudah yang dipuji itu ada banyak lebih pada sini. Musannif sebut 9 ya. Tapi lah kitab-kitab yang panjang lebar, yang panjang karengnya itu banyak lagi lebih pada 9. Ada sifat-sifat mazmumah, kita tengok sana. Maka yang dimakan itu, dimakan mana yang tersebut daripada sifat mahmudah dan pula sifat mazmumah. Dah hak musannif sebut sini tak sida.
maka yang dimakan itu dimakan yang tersebut daripada sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Dalam kitab musannif ni ialah mata syarah Jawharatul Munawwarah. Dalam mata kita ataupun dalam kitab mata syarah Jawharatul Tauhid ini, kafalatun ummado dah ni. Sebut bagi orang nak beramal kau datang nak baiki diri, nak buaikan sifat-sifat tak molek. Yang pertama hubbud dunia, yang keduanya tamak, yang tiganya masalah hasad rezeki, yang keempatnya ujub, yang kelimanya gapo dia nak riya. Maka dia tahu qadar ni pun mada dah. Mada tu kafalah tu orang yang mengenal dia, mengenalkan yang tersebut daripada sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Tengok molek, jangan ada buat tengok lah, jangan ada buat tengok tu. Dan kata Syekh Abdul Rahman, kata Syekh Abdul Rahman mana? Al-Ajhuri. Baca molek, Al-Ajhuri. Syekh Abdul Rahman Al-Ajhuri, dia kata Ranawi dalam kitab dia. Dia kata radhiyallahu anhu, katanya dalam setengah kitabnya kitab bagi Syekh Abdul Rahman Al-Ajhuri, dia kata bermula menutup ilmu tasawuf itu. Ni bagi orang tinggi, dia kata kau tinggi, dia kata kau jauh, kita tak reti, kita tak faham, kadang kita boleh jadi. Kau tengok, bermula menutup ilmu tasawuf. Menutup ilmu tasawuf itu fardu ain. Fardu ain. Fardu ain sebab Nabi wangi katanya, tamu sekali Jibril tanya Nabi, fa akhbirni anil Islam. Itu isyarat pada ilmu fiqh. Wa akhbirni anil iman, itu isyarat ilmu akidah. Dan Nabi kata selagi wa akhbirni anil ihsan, mencerita akan daku ya Muhammad daripada ihsan. Itu Nabi pun jawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu isyarat kepada tiga ilmu ni dikatakan wajib sebagai wajib fardu ain di atas tiap pala seorang-seorang mukallaf. Siapa dia tak kerti tasawuf, orang tu berdosa. Siapa dia tak kerti fiqh, orang tu berdosa. Siapa dia tak kertikan masalah hukum apa, akidah, orang tu berdosa. Walaupun dia semaya tu pun dosa jatuh atas kepala dia. Heran ni. Makna tak lepas, tutup teh tak lepas. Orang panggil tak gugur. Lama mana dia ngaji tapi tak kerti tiga ilmu ni. Pasal ngaji, kalau dia ngaji isiah, dia ngaji ilmu sains, dia ngaji psikologi, tapi ilmu tiga dia tak reti, maka dosa semua atas kepala dia. Walaupun dia semayat, dosa khotik. Walaupun kita tak boleh jadi nayuk, tapi hak tiga tu hai tutup tak kita, wajib kita kena tahu. Kalau kita tak tahu tiga ilmu ni, hari-hari kita duduk le dosa. Semayat pun dosa. Kalau membaca Quran pun berdosa. Kalau zikir mu berdosa. Kalau mu buat puap ibadat mustaqah, mu duk le dosa. Sebab apa? Tutup dan syarak tak lepas padamu. Tak lepas. Mana kita ngaji hukum fiqh, mu kena reti molek. Mana syarat semaya berapa? Mana rukun semaya berapa? Wi cerak situ tu. Semaya weh, berapa semaya? Semaya ni syarat ya 9. Pertama, masuk waktu dengan yakin. Yang kedua, hadap kiblat. Yang ketiganya masalah kita tahu mi'at semaya. Yang keempatnya tudungkan aurat. Yang kelimanya suci daripada najis. Daripada tubuh badan, daripada tempat nak sujud, daripada pakaian. Kalau dia tak tahu, dia tak tahu berdosa. Lepas tu dalam semaya tu syarat semaya 9 kita ayat yang atas jalan kesimpulan pakar-pakar. Pada dalam semaya boleh beza mana hak sunat, mana hak sunat ab'ad, mana hak sunat hai'ah, mana kau sunat saat ni tu sunat ab'ad, mana sunat hai'ah, mana kau hak fardu, mana hak rukun. Kalau mu tak boleh nak beza benda-benda tu, kata ulama mu tu dalam berdosa, amalan mu tak sah. Kena beringat molek kita dah. Di hari ni kita ngaji, kita tengok lagi kitab Musalli Winyata Soso. Kita reti dah. Syarat semaya 9 bila molek. Pertamanya masuk waktu, kalau tak masuk waktu semaya tak sah. Yang kedua semaya kena hadap kiblat, jangan ke hulu, jangan ke hilir. Kalau semaya hadap hilir tak sah. Kalau semaya hadap tak sah. Kalau semaya hadap naik pun tak sah. Lepas tu kalau semaya tak tudung arak, buka kepala lutut, buka pusat sarak, jawab tak sah. Ni kena reti. Kalau mu tak reti, maka mu saat ni tu tak sah, mu dalam keadaan berdosa. Tapi kalau kita duduk dalam ngaji, walaupun kita tak kerti, kita duduk dalam ngaji, makna Tuhan tak berdosa sebab kita duduk dalam ta'allum, duduk dalam ngaji. Tapi orang tu dia tak ngaji, dia tak kerti, dia tak usah ngaji, hak ni berdosa lah orang tu.
Ingat molek. Sebab tu dua amal dia tak pakar, dia tak sah, Tuhan tak terima bukunya. Buku tak reti. Buku tak reti. Buku tak reti dengan ilmu tiga ni. Hei, nak jadi pucakan pun nak jadi po'o pun nak jadi gapo, lu tak lepas tiga ni duk le dosa weh. Duk le dosa. Mu jadi po'o tak reti kan ilmu tiga, mu berdosa. Kalau mu jadi nayuk mu tak reti ilmu tiga, mu berdosa. Kalau mu jadi tok meneh mu tak reti tiga ilmu dosa. Sebab Nabi mari kata fa akhbirni anil Islam. Tu isyarat ilmu fiqh. Hei, cerita akan daku Muhammad daripada Islam. Gapo Islam? An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gapo syahadah? Mengucap dua kalimah syahadah. Pas dah tu wa iqamas salah wa an tuqimas salat. Mendiri semaya. Pas diri semaya masalah hukum apa? Hukum fiqh. Tu zakah, beri zakat, hukum fiqh. Lepas tu Jibril tanya lagi wa akhbirni anil iman. Munjoya akan daku daripada iman. Apa an tu'mina billah? Hak tu masuk dalam akidah masalah ilmu tauhid. Wajib mu kena tahu. Ni. Berarti molek pun sebab apa kita duk jadi tak ada apa doa kita tak akad nak ke langit. Sebab tu Tuhan kata kalimah la ilaha illallah, humi dia kita ngaji dah kalimatus syahadah, orang panggil apa dia? Asluha fi qalbil mu'min. Duk dalam hati mukmin. Makna tunye ya duk dalam hati mukmin dan dah ya nak siapa ke langit. Mana? Yakni nak temung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau ni kena ucap molek. Ka syajaratin tayyibatin. Dah ke? Daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibatin. Tengok molek tu. Tu ilmu tasawuf nak ngaji pada demo dok ingkal ilmu tasawuf. Oi, tak boleh ngaji tasawuf demo kata falsafah. Ya tu tak reti. Ya kata ngaji tasawuf ni ngaji falsafah. Ya peling sendiri. Cuba demo tengok fah tak ada tasawuf. Kecek pun buka dah ada. Kawai pandai weh. Kawai ni. Kawai ni. Tak ada tasawuf tu kecek tu. Buka dah ada kecek. Kalau orang tasawuf, oh kawai tak pandai. Dia mata ya reti. Tu kawai tak reti. Yang ngajar kita kau tak pandai lah ni, kau tak reti. Sebab ya ada tasawuf besar tu tak kabut ya weh tu baik. Kau tak pandai, kau tak reti, cuma boleh baca lah kitab udah. Kamu pak tak kabut ya weh tu baik. Sebab tu Tuhan kata mung tahu tak baik. Tu. Fardu ain atas tiakalah. Kata fardu ain makna nak? Yakni fardu di atas tiap din. Fardu atas tiap tak fardin yakni di tiap seorang. Apa makna seorang? Kalau seorang tu tak belajar, tak mengaji, maka tututan tu tak lepas. Fardu ain, apa makna fardu ain? Tiap mukallaf, yakni di atas tiap seorang wajib kena mengajikan ilmu tasawuf. Kalau dia tak mengaji, tak belajar ilmu tasawuf, maka berdosalah di atas seorang tu. Seorang tu lah. Seorang tak mengaji, tak belajar. Masya Allah. Sebab tu nak duduk ngaji semua. Ingat duduk ngaji. Niat ini buat ni. Aku nak ngaji pa mati. Mulai aku nak ngaji pa mati. Walaupun ku bini aku nak mengaji. Walaupun ingat ngaji mati. Sebab tu kita sendiri pun niat mengaji pa mati. Ngaji mati. Lepas tu nak kerja. Nak kerja menegah. Kerja. Tapi nak ngaji. Nak mengajar. Walaupun nak buat kerja apa. Nak ngaji, mengajar sampai mati. Baru kita duduk dalam tak dosa. Kalau kita tak duduk lah tu, kita duduk dalam berdosa. Apa ni? Hak tak mengaji tu pun duduk bersilat galik-galik. Pas tak mengaji. Tak ada kena kecek. Tak ada kena kecek. Dan umdah. Ilmu tasawuf ni panggil umdah. Apa umdah? Baca mulai. Umdatun. Asalnya kita. Dan umdah ilmu tasawuf. Yakni dan bermula tiye. Dan pokok bagi tasawuf. Pokok dia. Dan tiye bagi ilmu tasawuf ni. Gampo dia. Pokok dan pula tiye bagi ilmu tasawuf. Dua perkara. Ni pokok dia. Supaya tiye umuh kita buat tiye berapa? Cuba tengok pun ni. Nak buat umuh nak belajar nanti. Sikit kita nak besar bela-bela dah. Nak buat umuh tu tengok molek. Nak buat hari apa? Umuh. Umuh tu kita nak buat hari apa? Orang tua kita golek kewat tias milih. Tias milih. Zaman dulu orang panggil tias milih. Ni pun ada. Kemudian tias seri ni. Orang tua penting ni tias seri. Pocok mula-mula ni. Nak pocok ni nak buat hari apa? Dia nak pocok hari apa? Tengok jangan buat hari senang. Kalau buat hari senang umuh ni lama sudah. Kalau dah duit pun terlekat. Duit banyak dia terlekat. Necang tak mari.
Ada ni cang uzu, ada ni cang capai. Duit belana. Tapi dia pergi buat rumah, dia pergi letak hari senang. Lepas tu dia mau tahu, mau kecek lalah ni mo ni hak tu hai belaka. Mu kecek hak tu hai belaka. Mu sama makan nasi. Hak tu hai belaka. Ya orang kita ni kena kecek buku sahabat musabak kena wipeh. Orang tolak sahabat musabak orang tu kufur weh. Sebab apa Tuhan buat langit sebagai jadi sutuh bagi dunia. Sekarang apa Tuhan jadikan aras sebagai sutuh bagi syurga. Kenapa? Sebab apa Tuhan jadikan masalah awal apabila gelap awal tu royak kata hujan nak turun. Sebab hujan nak turun hujan kau. Cik awal ada kelong pakat belikung pakat mistaka turun hujan. Tu sahabat musabak. Orang tolak sahabat musabak. Orang tu nak membawa pada kufur yu'addi ilal kufri. Tengok mulai. Faham hukum akal, hukum pohno faham mulai. Mana hukum akal, mana hukum syarak, mana hukum adat. We bagi we kena mulai. Demo kata, kawan ni makan ni. Kalau makan wajib lah kenyih. Kenyih pada apa? Pada adat. Tapi pada akal makan habis apa 10 tak kenyih. Tu kan apa? Harus pada akal. Akal tak kenyih boleh jadi. Oh demo tu makan tak ada gamu habis 10 tapi tak kenyih. Tu orang panggil harus pada akal, mustahil pada adat. Kenapa yang mulai? Deh. Kama dia kata sini ni kawan dia. Dua perkara tunyai dan pokok bagi masalah ilmu tasawuf. Pertama, meninggal barang suatu yang jadi masyghul hatinya. Mula sekali ia tinggal. Bagaimana ganggu hati, bagaimana jadi sibuk hati. Tu mana aja. Meninggal barang yang menjadi masyghul. Baca masyghul. Apa masyghul? Karo hok dah jadi sibuk, karo hok dah jadi pekeh, karo hok dah jadi gapo gaduh hatinya hati seorang. Deh, dia tinggal karo apa dah jadi gaduh hati dia. Karo apa dah jadi sibuk hati dia. Bonak semaya pak nya ingat kelembu weh. Bonus mai pak nyo ingat kedah bagai tu tak ada beli lagi. Tu dia panggil perkara-perkara yang mesibukkan hatinya, yang mengganggukan hatinya, maka dia buih. Dia tinggal. Ni dia panggil pokok ilmu tasawuf. Tinggal ada perkara-perkara dan barang yang menjadi masyhur hatinya, masyhur hati daripada Allah, yakni daripada mengingati ke Allah. Wahida. Dek. Ya buai weh. Kalau mana dok sibuk lati dia. Kalau dia buka kedai, dok ingat kedai. Kalau buka fok kemah, dok ingat kemah dia. Kalau fok buat kerja kebun, dok ingat kebun dia. Maka dia buai benda tu. Benda tu hak dok sibuk hati dia, hak daripada tak boleh nak ingat kepada Allah, dia buai. Itu asas yang pertama, pokok yang pertama, humi yang pertama, umdah yang pertama bagi ilmu tasawuf. Dan kedua, perhati molek. Dalai tu ya kecek tu, dalai tu kena faham molek. Dan kedua, daripada pokok dan umdah bagi ilmu tasawuf, melazimkan zikir Allah, mengingati ke Allah. Tuan zikrillah, mengingati ke Allah. Maka mengingati ke Allah umum weh, mengingat dengan semaya, wa mengingat dengan baca Quran, wa mengingat dengan mengatik la ilaha illallah, wa mengingat dengan subhanallah, wa mengingat dengan sedekah, wa mengingat dengan buat baik. Kata lagi, ingat tu melazimi diri tu dengan buat baik semua. Lazim diri dengan mengingat Tuhan. Pasti ingat Tuhan kadang-kadang ni. Mengingat Tuhan ke apa ya? Allah pas maya. Allah. Doa ke doa? Ataupun duk mengingat Tuhan ke mana? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jumpa orang, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Orang tegur assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa khabar? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia mempelazim ingat pi Tuhan dia, ingat ti Tuhan, dia buangkan benda-benda dunia daripada hatinya dengan dia mengingati Tuhan, selawat di atas Nabi sokmo-sokmo. Ingat molek. Ingat Tuhan tu luah tu zikrullah, mengingat Tuhan. Bukan semaya seorang. Ingat Tuhan, semaya. Allah usalli fardaz zuhri arba'a rakaat. Allahu akbar. Dalam Allah akbar ingat Tuhan tak? Allahu akbar kabira. Tuhan Maha Besar. Bukratan wa asilah, pagi dan petangnya aku bersegar, aku mengucap tasbih pada Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Maha suci Allah pagi petang. Ingat tak? Ingat Tuhan. Lazim ingat Tuhan. Ni pokok dan umdah bagi ilmu tasawuf. Lagi. Dan asal jalan, asal tariqah. Itu mana asal jalan. Jadi asal tariqah. Asal tariq.
orang yang ahli tasawuf ni nak tahu pokok asal. Nah, pokok bagi ahli tasawuf ada dua. Yang pertama, buai benda jadi ganggu hati daripada ingat tu ya buai tu baik dunia, kasih ke menega, kasih ke emas, kasih ke buai tu baik. Karena apa? Benda tu duk pakai, benda tu dia ada sekat daripada ia ingat Tuhan. Dan yang kedua, melazim ingat ke Tuhan. Tu pokok yang kedua. Dan pula asal, yakni asal jalan, aslu tariq, asal jalan ni bagi ahli tasawuf ni 5 perkara. Mana? Ni asal. Jalan ni, asal jalan ni ada pokok dua, tengok. Pertama, mananya kita kata asal jalan, asal tariq. Pertama, takut kepada Allah Ta'ala. Dia takut kepada Allah. Dia gerung kepada Allah di dalam zuhirnya, dalam zuhir dia. Tika dia duduk ramai-ramai, tika duduk kenyataan, duduk dengan orang takut Tuhan weh. Allahu Akbar. Duk ngaji ni takut Tuhan dah ni. Sebab dia sebut tentang besar Allah, dia sebut ilmu Allah, dia sebut tentang mengenal Allah. Ni orang panggil takut Tuhan dalam zuhir. Dan batin duk sore je. Takut Tuhan juga. Kadang-kadang orang kita tak payah orang kau takut, nampak takut Tuhan pegawai sebab tak berhenti. Putus tali-tali sebab. La ilaha illallah. Putus tali sebab. Duk sore, hengit kepala hantar. Kenapa sabar telinga? Tak jadilah tu. Kamu di mata kanan mudah hengit kepala. Kau duk mengatik bukan tengok lagu. Aduh. Mana? Duk dengar lagu dia lah. Ni orang panggil bating tu kena jaga tu. Dan jalan takut kepada Allah Ta'ala itu mengetahui ia seorang. Jalan nak takut Tuhan ni, gapo dia weh? Cara jalan, cara nak pergi kepada takut pada Allah Ta'ala itu mengetahui ia seorang barang yang beri manfaat. Barang itu memberi guna, memberi manfaat dalam dunia. Bagaimana wi manfaat dalam dunia? Doa wi manfaat dah ni. Wa indana an-du'a an yanfa'u. Di sisi kami doa tu beri naf'at. Maka dia khijalah, dia takut Tuhan tu, dia tahu kata mana beri naf'at dalam dunia dan dalam akhirat. Mana wi naf'at akhirat? Baca qul malam Jumaat hadiah pada tok nenek. Naf'at tak? Wi naf'at. Lepas tu kita semaya naf'at dah akhirat. Naf'at. Esok lagi. Dan apabila kita mati, semaya itu boleh tolong kita. Bila kita duduk dalam kubur, muka nakir nak masuk. Man rabbuka. Semaya syah. Buat jadi rupa satu orang. Hei muka nakir. Aku semaya bagi sianum bersianum. Naf'at dah akhirat. Naf'at. Dan naf'at kita kena mikir. Kalau kita nak pada jalan takut Tuhan, kita buatlah, kita tahulah bagaimana naf'at di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan mengetahui ia seorang ngaya kena tahu gawa barang yang memberi mudarat. Mudarat barang yang memberi kebahayaan, berikan mudarat, beri kebinasaan dalam dunia dan dalam akhirat. Bagaimana beri mudarat dalam dunia? Bagaimana mudarat dunia? Tak semaya. Bagaimana mudarat dalam dunia? Dia tak puasa. Bagaimana mudarat dalam dunia? Dia deraka ke Tuhan. Bagaimana mudarat dalam dunia? Dia minum arak tak berhenti. Tu orang panggil mudarat belaka dalam dunia tu. Dan dalam akhirat, kena siksa ia pada masyar, kena siksa dalam kubur. Dan kedua, reda ia. Ni orang panggil asal tariq, asal jalan ni bagi ulama tasawuf. Dan kedua, reda ia seorang. Puas hati ia seorang. Ia puas hati daripada hukumi Allah Ta'ala. Apa Tuhan keputusan, ya puas hati weh. Tuhan buat baik dia, alhamdulillah. Tuhan wi ada alhamdulillah. Tuhan wi ada kereta garik, alhamdulillah. Tuhan wi kaya, alhamdulillah. Puas hatinya dengan keputusan Allah, dengan qada dan qada Allah. Ni orang panggil asal tariq bagi ulama tasawuf. Dan kenyataan reda itu dengan tafwid kepada Allah Ta'ala dan qana. Apa makna nyata kata reda dia? Tengok. Dan kenyataan dan keterangan reda bagi seorang yang bersifat dengan tasawuf, jalan asal bagi tasawuf ni, mana nyata kata dia reda dengan tafwid, dengan menyerahkan diri dalam urusan dia serah kepada Allah Ta'ala. Baik tak baik serah Tuhan lah, tapi aku berharapnya kata Tuhan tu baik. Ya harap Tuhan, ya puas hati dengan Tuhan, ya serah Tuhan. Tengok pak ahli tasawuf tak kata apa. Tapi kita ni bukan ahli tasawuf, sebab kita kata duduk tu sebab kita tak siapa tangga. Supaya ahli tasawuf kerana boleh kita kata kerana gini ni, tak apalah Tuhan buat belakang dah. Ya kecek Tuhan buat siap belakang dah.
Baik, alhamdulillah. Tak baik, maka sabar. Deh. Misal kita tengok sepuluh abasik worok dulu, ya orang worok. Mula abasik ni ya orang worok. Payah tak apa, anak dia berubah, anak dia buah, anak dia lagu mana ni tak apa. Anak dia berjalan, dia tak kata apa. Kerana dia serah, dia tafiqkan kerjaan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua baik dan jahat itu dari Allah. Dia pasti dengan keputusan Allah. Nah, dia anak dia baik, alhamdulillah. Tengok anak dia jadi tak baik, maka dia sabar Allah daripada apa keputusan Allah. Itu orang panggil at-tariq bagi pokok ahli tasawuf lagu ni. Yang ketiga, tengok weh, nengung tu. Weh, wak. Dan ketiga, masyara' Rasulillah sallam. Dan cara unai hukum yang datang daripada Rasulullah, syarak dan unai-unai daripada pihak bagi wak datang oleh Nabi abihin Nabi. Ya tu. Sebab tu ni. Kita tengok tu wali jalan tai tapi dia tak semaya. Satu ke? Lalu itu baik tengok udara tapi tak puasa. Tak satu ke? Sebab dia tak ada ittiba' bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ittiba' hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Tengok tu tapi enggak semaya. Dia kata kawan siapa ke Allah? Kawan doa. Ini terlucu. Kawan. Asal yang lupa ni daripada Syekh Al-Ghafar, dia panggil Al-Junaid Baghdadi, tak tinggalkan ikut cara Nabi, cara Allah, cara hukum yang daripada Nabi pada Nabi. Ingat samanya kita gabah usul asal bagi kita nak jadi tasawuf, nak jadi orang warak sikit lagi, yang kita takut dalam zuhir dan batin kita, sirran wa alaniyatan, dalam kita sembunyi, dalam kita zuhir, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamada kita tahu kata benar saat ni semua daripada Allah dan kita baik dunia akhirat, itu makna kata membawa pada kita takut dan kepada Allah Ta'ala. Makna kita reda dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, kita tafiq pada Allah. Dan yang tiga, dia ikut sunnah Nabi SAW. Dan keempat, membuatkan sekalian sifat mazmumah, ia buat semua sifat mazmumah seperti yang telah tersebut mana daripada abud dunia, daripada tamak, daripada masalah hasad deki, daripada ujung. Dan roju ia, kembali ia, terpulang ia orang yang gaba asal tasani roju ia dan pulang ia kepada Allah Ta'ala. Makna kata semua kerja buat dia, ia klik kepada Allah, ia tak tinggal Allah. Kita ni banyak duk tinggal Tuhan ni. Dia tak tinggal Tuhan. Sama semata-mata semua urusan, semua gapo klik kepada Allah Ta'ala. Dan kenyataannya itu dengan syukur kepada Allah. Nyata pula kata dia syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibtihal dan tadarruk kepada Allah Ta'ala dalam sekalian ahwalnya. Dia rendah diri pada Allah, dia sujud pada Allah, dia hina diri pada Allah. Di dalam tiap-tiap kalakuan dia mulia atau tak mulia, dia klik kepada Allah Ta'ala. Tengok. Jadi musannif katanya, al-bahsu ialah bahasa. Bahasa apa tengok? Umdatu ilmi tasawufi. Ialah tiang dan kok bagi ilmu tasawuf. Geti sini geti. Lepas tu nak pakai sikit lagi masa tua pakai. Jangan lari pada 5 perkara ni. Kalau tak lari daripada hak tulis sini, masalah insya-Allah orang mak patut kau sari, kau warak, kau sari, kau berkat, kau jadi karamah. Amin. Amin. Jangan tinggal ni ulama ayat siadah. Kalau lari pada sini, orang sesat dalam tasawuf. Orang ni sesat dan hanyut dalam tasawuf. Ni ulama orang ni hak dia perlah. Dia gapo perlah, dia kupah siap dah. Maka kalau kita turut daripada 5 jalan ni hak masalah asal tarikat ilmu tasawuf, dia tak lari pada 5 ni. Ni kita tengoklah kitab-kitab mana din, kita tengok Minhajul Abid, kita tengok dari syarah Al-Qushairiyah, kita tengok dalam Hikam At-Ta'ilah, kita tengok semua dia tak lari pada usul dan asal dan dasar-dasar bagi ilmu tasawuf. Kama dia umdatu ilmi tasawuf, yakni tiang bagi ilmu tasawuf, wa aslu tariqi li ahli tasawufi, dan asal ni bagi fuk-fuk tasawuf ke mana. Ni kita tengok. Kami dia kata qala Syekh Abdul Rahman Al-Ajhuri, telah berkata oleh Tok Syekh satu guru ialah Abdul Rahman Al-Ajhuri. Tengok mulai.
Wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib di atas tiap, yakni ala kulli fardin min afradi, di atas seorang atas pala-pala kita seorang-seorang. Bukan demo ni ngaji, demo ni lepas. Bukan kata Yusri ngaji, Furqan tak dosa, Furqan tak ngaji. Kalau tajri ngaji, bukan kata tajri saat itu berdosa. Dah, tajri sore yang berdosa, Furqan ngaji lepas. Maka kita kata Hafizul ngaji lepas. Kemudian kita kata Hana Harith tak ngaji, Harith berdosa. Makna berdosa di atas cokoh-cokoh daripada mukallaf itu. Mana kata cokoh mana tak mengaji, diri mana tak mengaji, orang itulah berdosa. Perak. Faham tak? Fardin sebut kata fardu ain, makna tah cokoh seorang, tah diri seorang, tah kalau yang ngaji maka lepaslah tan syarak, gugurlah dari dosa. Kalau dia tak ngaji, dia telah yang terima dosa walaupun dia semaya. Wajib di atas tiap-tiap seorang mukallaf, dia kata belajar mutasah, wajib di atas tiap-tiap seorang daripada orang mukallaf. Jikalau seorang itu tiada belajar maka berdosa di atasnya kerana menututi ilmu tasawuf itu wajib. Dia kata fardu ain. Fardu kifayah buat 3 orang lepas dah. Supaya maya-maya. Kapun ni kita kata ti'imi tok khatmani buku kamaya kat maya. Usalli ala zal mayyitil hadiri takbiratin fardu kifayah imam Allahu akbar. 3-4 orang belakang. Maka kapun ni lucu habis dosa tu panggil fardu kifayah. Mada dengan 3 orang ni maya. Dia sebut tu fardu ain. Tak sore. Orang ni semaya, orang ni lepas. Orang ni tak semaya, orang ni tak lepas. Fokus semaya tu. Kerana nak Nabi sebeda. Ni Nabi SAW sebeda. Daripada hadis Jibril kata nak. Akhbirni anil ihsan. Hei Muhammad, mencerita daripada aku tentang ihsan. Maka Nabi jawab Jibril kata nak. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ni Nabi jawab Jibril. Hadis Jibril turun mai ke langit, belaga lutut dengan Nabi. Jibril kata, wa akhbirni anil ihsan. Mencerita Muhammad daripada ihsan. Nabi pun kata, anta budallah. Itu ibadat. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah angka tu nah. Ini tasawuf dah ni. Munapak Tuhan, musmaya. Bukan munapak manusia puji. Bukan manusia puja. Munapak Allah. Fa illam takun tarahu. Maka jika mu tak nampak Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah ni. Yaraka. Kalau kita kita ingat Tuhan hidup ni, Tuhan hidup musyahadah kita, yakni Tuhan hidup mengitai kita, kita muraqabah kita setiap dalam kita semaya, setiap kita Tuhan hidup tengok kita. Sebab tu dia nampak tu Tuhan hidup tengok dia. Kemudian usul dan umdah tie sembilan tie, maka umur tie ceri, maka tie bila hana tengok hari senang jangan buat umur hari senang, nantilah dia ni tak agak nak tunggu duit ada tapi sudah necang tak mari, necang sakit jadi macam-macam. Nah, dengan sebab buat senang. Kalau nak buat umur nak buat hari lain. Lepas tu nak tengok umur pula nak buat tu, jangan buat umur tu likung oleh air. Jangan. Beringat molek. Umur kita sikit lagi. Kalau kita rasa sedap kita buat ni, umur duk tengah. Acak keliling musim umur kita. Nanti umur tu makan di hatu. Orang panggil jalan pasing tu, orang panggil jalan jing. Kalau tengah air duk musim likung. Umur ni tak orang panggil tak senik. Dan apa? Kan orang panggil jalan tu, orang panggil jalan jing, ataupun rumah tu jalan angin, kena tengok molek. Lepas tu rumah tu ni rumah bagi tak ya ada tiada ya 2 putang. Ilmu tasawuf ni ada tiada putang. Nak kita nak binakan rumah tasawuf ni, maka tiada ya 2 putang. Mana pokok dia? Fal ulahi tarku syai' allazi yashghalu qalbahu. Yakni tinggal sesuatu yang jadi sibukkan hati daripada tinggal ingat Tuhan. Makna kita nak buatkan benda-benda yang hak dok jadi ganggu, jadi saru dalam hati kita daripada tak boleh ingat Tuhan. Mana seluruh tijarah seperti menego kita ganggu bos mai pak ingat nego. Ingat bagai tu tak boleh lagi. Demo tu tak payah hutang. Dok ingat ke menego jadi mesibuk daripada tak boleh ingat Tuhan. Wasinah ataupun kita buka kelek apa? Kelek kasut ataupun kelek tayar kereta ataupun kelek apa? Kelek tukar tayar ataupun kelek beki kereta tu sinah dok sibuk dengan kelek kita. Ataupun wafi' lil bustan ataupun kita dok sibuk dengan wak kebun kita. Lah ni kebun dia kan? Dok bergadang kebun dia. Wafi' lil bustan yakni buatkan masalah kebun. Saniah pokok yang kedua hiya ayyulaz zikrullah zimi seorang tu menetak seorang tu tentang ingat ke Tuhan. Maka rupa-rupa betul-betul
Mana? Mislu mudawamatis solah. Mengekali semaya. Duduk semaya. Duduk semaya. Fardu tak ada kecek dah. Sunat tak berhenti weh. Siapa beratur-ratur rakaat. Wal siyami. Dan mengekali puasa. Lagi pula wat tahlil. La ilaha illallah. Siapa berpuluh-puluh ribu. Ingat tu dengan la illallah. Wat tasbih ataupun subhanallah. Subhanallah. Ataupun wassadaqah. Sedekah mah. Melazimi ingat dengan sedekah. Dan pula puca dan pula aslu tarik li tasawuf. Yakni asal ni bagi ahli tasawuf. Asal ahli fiqh yang baik lain pula. Ni asal ni kita tak akhir. Nak duk pondok kena tu unek-unek. Durung unek-unek kena mengaji kena tu asal kita akhir. Asal tarik bagi fuq-fuq tasawuf wahim satu asya' mana yang khaufuhu ila Allah Taala mujarradan fi zahiri wa batin. Yakni ia takut ke Tuhan semata-mata. Takut dia semata-mata di dalam keadaan dia rama-rama, dalam keadaan dia zuhir-zuhir, wa batinihi ataupun batin, au fi alaniyati ataupun tika kenyataan dia tak perama, dia takut Tuhan, duk pada Allah. Allah kajian Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan pula tika wa an ya'lama naf'at dunya wal akhirah. Serta dia tahu dunia hak ni naf'at. Mana ni naf'at? Wa ya'rifu madarratad dunya wal akhirah. Dia kenal pula tentang mana mudarat akhirat. Dia tahu. Yang ketiga, yang kedua, ridahu min hukmillahi ta'ala. Ya reda, ya puas hati dengan hukum itu. Qada Tuhan, ya puas hati. Tuhan hukum baik mana dia, ya puas hati. Anak seorang puas hati. Sesak nak mutu buruk pun, alhamdulillah. Puas hati dengan qada Tuhan. Wa wadihuhu, dan kenyataan ya reda ke Tuhan ni. Mufawwadun ilallah. Ya serah semua khijai ya kepada Allah. Wal qana'ah. Itulah dalil kata, dia terserah. Dia tu puas hati dengan mana? Yakni dia serah kerja urusan dia kepada Allah dan puas hati dengan apa Allah Ta'ala bagi. Dan yang ketiga, hak ni penting ni. Yang kita tinggal sini. Nyata dah ni. Reda Tuhan. Nyata dah kata dia takut tapi hak ni kena penting ni. Ittiba'u syar'i Rasulillah. Dia ikut dengan apa syarat hukum ni yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi buat yang lewing minal ahkam syar'iyyati kasalawatil mafrudah ya tinggal walaupun ya cara mana dia mau panggil tok wali ya tak tinggal semaya ya tak tinggalkan syariat ya tak berjanggah dengan syariat basing hukum ni ibadat zahir ya tak berjanggah. Yang keempat ilqa'uhu wa tarku as-sifati al-mazmumah ya capok ya buai ya tinggal sifat-sifat dicela. Yang kelima ruju'uhu ilallah ma'asyukrihi dia kembali semua urusan dia kepada Allah serta dia bersyukur dengan Allah dan pula dia saat ni puas hati dengan Allah Ta'ala. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Buka hadis sikit dah. Baru ni tak ajar hadis dah. Buka hadis sikit dah. Gitu bila mau pahal tu payah juga. Lepas tu kita nak pahal, lepas tu kita nak buat amal lah. Tak boleh buat amal banyak pun niat nak buat amal. Niat. Saat aku nak niat, aku nak boleh buat amal seperti ni. Asal-asal bagi tarik dan pokok-pokok bagi tasawuf. Amin. Amin. Niat kita nak jadi ahli tasawuf, nak jadi orang waruk satu hari. Walaupun lah ni kita tak waruk, tapi satu hari aku nak pisah ku. Jadi kau waruk. Nak tinggalkan benda-benda syubhat daripada makan ni dah. Patah-patah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Lianna tahiyyata innama takunu indal liqa' la indal insirafi. Dia kata masalah kita berjumpa dengan kawan guru ramai 4-5 orang kita berkela. Maka tika-tika kita nak berpisah, kita nak tinggal mereka kawan mak klik dulu deh. Minta maaf lah pada puak demo makan sedap, makan sepenuh, kawan dah kerja. Tika nak berpisah, nak tinggalkan kumpulan dan guru kita Assalamualaikum. Maka yang berkata Qadi Husin dan sahibu ya tanah wa dzalika du'aun itu dikatakan dikatakan doa yustahabbu jawabu disunat akan kita jawab sunat. Kalau misalnya guru kita yang nak klik dulu ya assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam wala yajibu wajib tak wajib kita jawab tapi sunat wajib sebab sunat kita jawab. Kalau kita wisala yang nak klik yang nak berpisah karena itu dikatakan maka doa sunat kita jawab. Kenapa boleh kata wazalika du'aun yustahabbu jawabu la yajibu lianna tahiyyata kana bahasa tahiyyah membesar. Tahiyyah mana besar yakni wisalah assalamualaikum
tahiyah we. Nama membesar mengunjung kawegu tu. Kawegu duk makan berkela 4-15 orang, kita nak tinggal assalamualaikum, ucap selamat di atas kamu. Maka ini namanya at-tahiyah, membesar mengunjung lagi pula melebihkan kawegu kita. Lihat tahiyah, innama sesungguh adalah ia tahiyah ini inda liqa, di sisi bertemu dan berjumpa. Kata setengah kata tahiyah besar tu ketika kita jumpa ya, assalamualaikum, jumpa dengan pucuk kopak-kopak arak kan. Pak kita ni assalamualaikum, kau dah salah arak dia jumpa pak assalamualaikum, kumsalam, jawab salah. Pok-pak semua. Kaifa haluk? Kaif sahatak? Kaif nah tanya. Kaifa sahaluk? Kaif sahatak? Kaif ahlak? Dah. Surur, masrur. Nah, keluarga angkat tu serenuk kata serenuk. Ya tanya bi. Kaifa haluk? Kaifa ahluk? Kaifa gaji ahwaluk? Lagi pula apa kerja apa syuruh? Kaifa syuruh? Dia tak apa kerja sekarang? Khair atau syar? Baik ataupun jahat? Dia tanya. Tanya tu orang panggil membesar tu ketika berjumpa. La indaling sirah, bukan masalah besar tu di segi berpisah. Kata setengahnya, kita nak besar pada seorang, nak besar pada jemaah, nak besar pada satu kumpulan, yakni ketika kita bertemu dan berjumpa. Bukan di sisi aling sirah, la indaling sirah, bukan di sisi kita bercerai dan kita berpisah. Teman kata la, apa makna la? Yakni la takunu tahiyyatu indal takdir tu. La ay la takunu al-insirafu indal insiraf. Nah, bukan masalah kena besar tu sisi kita nak bercerai, kita nak berpisah. Wa hadza dam mula ini. Bermula ini apa dia? Kau tahiyyah innama indal liqa'i la indal insiraf ini. Tak situ apa? Wahaza dan bermula ini ataupun tak sini apa? Qauluhu, perkataan. Qauluhu ma. Perkataan bagi kedua tu li anna tahiyyata innam takunu indal liqa'i la indal insirafi. Dan bermula ini qauluhu ma, perkata bagi kedua Abu Ghana al-Qadi, al-Imam Qadi Husain pula taulannya. Katana li anna tahiyyata innama takunu indal liqa la indal insiraf. Masalah beri besar, kita besar kepada satu orang, kita besarkan pada satu kumpulan di sisi kita bertemu, ketika kita bertemu. Maka perkataan ini kalamuhuma, ialah cakapan bagi keduanya. Keduanya yakni Imam Qadi Al-Husain pula wasahibihi Abi al-Mutawalli. Tak sini tak apa sedap lagi. Wa hadza ay kaunu tahiyyah innama takunu indal liqa. Tak situ sedap lagi. Boleh belaka tu. Hada wa qad ankarahu al-Imam Abu Bakr Asy-Syasyi. Telah mengingkar dan telah menolak akan haza ataupun kalamahuma, telah mentolak dan telah mengingkar akan dia, akan kalamahuma, yakni akan kalam bagi keduanya, kalam bagi al-Imam Qadi Husain dan pula Abu Sa'din al-Mutawalli. Mentolak al-imamu oleh satu pemimpin dan satu orang yang diikuti. Siapa dia? Abu Bakrin, ialah kena pada Imam Bakar Asy-Syasyi. Al-akhir, bermula yang apa? Al-akhir Abu Bakar Asy-Syasyi al-akhir, yang terakhir, min ashabina, daripada anak-anak murid kami. Kata Imam Nawawinya. Jadi Abu Bakar Asy-Syasyi ni, dia ni orang yang terakhir, yang terhujung daripada anak-anak murid kami. Wa qala, dan berkatalah ia Abu Bakar Asy-Syasyi, hadza, bermula ini ni, mana ini mazukir min kaunit tahiyyah innama takunu indal liqa la indal insiraf, yakni berbesar-besar ni kita assalamualaikum ketika kita bertemu, ya, ketika kita berjumpa. Adapun ketika kita bercerai berpisah, tak ada apa dah, tak ada kena besar dah. Sebab dia tak panggil salam, dia panggil doa. Fasidun, ialah fasik, perkataan bagi kedua tu fasik, ada punah sikit, rusak sikit. Kenapa fasidun? Li'annas salamah, kerana bosa beri salam ni sunnatun, ialah sunnah. Sunat indaling sirafi, di sisi ketika kita nak bercerai, kita nak berpisah daripada gurapit kita
kita, maka kata sunat saleh ni tak ada kira tika bertemu kau tika berpisah, maka sunat saleh semata-mata. Maka perkataan kedua kata tahiyah ni tika bertemu ya, adapun tika berpisah oh ya tak sunat. Kama huwa sunnatun, seperti ia assalam ni sunat ia indal julus. Nah, ketika duduk pun sunat kita masuk duduk demo, besar demo, dan ketika kita berjumpa maka sunat wisale, maka ketika kita nak bercerai pun sunat wisale we. Wa fihi, dan sabitlah padanya, sabit padanya, sapadana yakni ayunis salami sunnah indal sirafi kama sunnatun indal julus. Tak situ. Wa fihi, dan sabit padanya mazukir min kaunis sunnatan indal lingsirati kama huwa sunnatun indal julus ni. Hazal hadis, sabit padanya ini hadis ada weh. Hadis Nabi ada. Masalah atas sunat salat itu bukan sekadar ketika bertemu, ketika kita nak bercerai berpisah pun dikata wa hadzal ladzi qalahu Syasi, dan bermula ini allazi alqaulu, ialah perkataan allazi alqaulu, ialah perkataan qalahu yang berkata akan hadza akan allazi asy-Syasyi, yakni oleh Imam Asy-Syasyi Abu Bakar Syasyi, huwa iya hazani as-sawabu, ialah perkataan yang betul. Apa as-sawab? Ai al-musawwibu, yang membetul ia. Perkataan yang betul. Sekadar tu dulu. Faslun iza marra ala wahidin. Sekadar tu dulu. Kamar kata wallahu alam. Tulis ni dah.